tahap 2 more to the circuit analysis lah. Laplace transform. Kemudian baru soalan 3 ni lebih kepada Fourier series. Okay, kalau tengok soalan dia ada soalan A, B dan C kan. Okay. Okay, kita tengok soalan A. For each of the following symmetrical properties of periodic signal, give one example of the signal by plotting in the time domain representation. Number 1, odd symmetry signal. Okay, kemudian number 2, half-wave symmetry signal. Okay. Okay. Jadi soalan A ni lebih kepada teori lah sebenarnya. Teori. So kena ingatlah tentang symmetrical properties. So dia ada 4 sebenarnya kan. 4 bentuk symmetrical jenis kan. Ada 4 jenis. So yang paling popular odd, even dengan half wave lah symmetry. Yang keempat tu kuadratik. So jarang keluar. Jadi untuk teori you kena ingat lah. Okay, ada berapa jenis symmetrical. Kemudian kena ingat salah satu lah. Okay, so symmetrical tu ada, bukan salah satu, maksudnya kalau odd symmetric signal, macam mana bentuk graf dia. At least satu graf you kena remember lah untuk draw semula, untuk plot nanti. So kat sini untuk soalan yang lepas dia minta odd symmetry dan yang kedua adalah half wave symmetry. Okay. So satu lagi yang ada adalah even symmetry. Right. So kena ingatlah setiap graf untuk setiap jenis symmetry ni. Ini memang teori, direct to the point di soalannya. So kena ingatlah bentuk graf, kemudian plot lah dia punya graf. Okay, yang ni boleh rujuk kepada nota lah terus. So yang ni kita bagi 6 markah. So odd symmetry 1 markah dan half wave symmetry 1 markah, 3 markah lah sebenarnya. 3 campur 3 lah 6. Okay, lukis dan label dengan betul. 6 markah. Kemudian soalan seterusnya ialah B. Ni determine the piece wave function for the waveform in figure Q3B. Q3B. So diberi satu function isyarat. So dapatkan dia punya FT lah function dia kan. Kita tengok Q3B ni apa? Q3B. Madam. Ya. Slide madam yang board plot ni. Board plot? Masih kat board plot Alamak. Ya madam. Sekejap ya. Saya salah share ni. Oh, kita buka dekat kalau final ni. Kita klik lah. Okey, nampak tak? Nampak. Salah soalan dah pula. Jap, mana ni? 3B 3B. Bukan. Sekejap. Salah share. Sekejap ya. Banyak sangat soalan.
Okay. Okay, nampak tak? Nampak yang soalan Soalan. ni tu. Soalan 3. Q3. Betul Nampak. Okay. Alright. Sebenarnya soalan ni sama je ni. Okay. Cuma gambar raja dia berbeza. Okay. So yang ni soalan 3A tadi saya dah sebut tapi tak tunjuk kan. So salah tunjuk kan. Okay, soalan 3A ni tentang teori. Saya ulang balik lah tentang teori about the symmetrical properties. So teori ni direct lah daripada nota, boleh tengok nota. So kalau ingat symmetrical properties dia ada 4 jenis signal kan. So dia ada even symmetry, odd symmetry, half wave symmetry dan juga quadratic symmetry sebenarnya. So yang popular biasa 3 yang pertama lah, iaitu even, odd dengan half wave. So kena ingat kalau satu contoh signal untuk even symmetry macam mana, kemudian odd symmetry, satu jenis pun dah cukup lah, satu bentuk lah kan, kena ingat. So macam mana even symmetry, odd symmetry dan juga half wave symmetry lah. Okay, so kita akan, soalan ni dia general je, give one example of the signal by plotting the time domain representation of odd symmetry. Number 2, half wave symmetry. So kat sini kita bagi 6 markah lah. Okay, kemudian soalan B. So normally soalan ada A, B dan C kan. So dalam A ada 1 dan 2. Kemudian soalan B ni determine the piecewise function for the waveform in figure Q3B. So kita kena tulis dia punya function dia lah, ft sama dengan apa macam tadi kan. Contoh quiz 2 tadi kan. Diberi ft sama dengan apa. Yang ni diberi graph, so waveform, so you kena identify dia punya function dia. Okay, graph yang dibagi Q3B ni gambar Q3B. Macam ni lah contoh dia kan. Gambar rajah Q3B. So kita ada graph square wave kan. Di mana nilai dia adalah negatif 8 dan 8. Ft y dia adalah negatif 8 dan 8 lah. So kena tulis Ft sama dengan apa. Sini ada. Soalan dia dapatkan dia punya Ft. Ft tadi berapa markah? 5 markah balik. Tak nak. Okay, so markah dia tak besar lah, 3 markah je. So tulis dia punya Ft sama dengan apa. So dapat 3 markah. Kemudian soalan C, using the symmetrical properties in answer Q3B and the function on waveform in figure Q3B, determine the value of T and omega naught. Number 2, the value of A0, AN and BN and the Fourier series of the waveform. Maksudnya daripada gambar rajah 3B tadi, so you kena dapatkan dia punya jawapan dari Q3B tadi. You kena jawab untuk soalan C pula lah. Soalan C merujuk kepada jawapan Q3B tadi. Boleh So maksudnya dapatkan T dan omega, A0, AN dan BN dan juga dia punya Fourier series of the waveform lah.
Okey. Tadi gambar raja tu. Ada gambar raja tadi. Yang ni. Ni gambar raja ni. Boleh copy tak? Tak nak pula Okey. Sebelum tu, itu untuk soalan berkenaan Fourier series lah Fourier series soalan 3. Kemudian kita tengok dulu bentuk-bentuk soalan Kemudian soalan 4. 4 ada A, ada B, ada C banyaklah A, B, C. Normally memang soalan ada A, B, C. So untuk soalan 4A, determine the and draw the amplitude and phase. So ingat lagi kan Fourier series juga. So kita perlu lukis amplitude dengan phase dia. So kali ni diberi dia punya voltage dia VT lah. VT sama dengan 5, 20 per pi. Okay. Summation starting from n equal to 1 for the odd value saja hingga infinity lah. Sin 2nt per n V. So ni dia bagi kat situ. Lukis dia punya amplitude dan juga phase untuk first 3 term kan kat situ dia kata. First 3 term. Mana dia punya title ni? Okay. First 3 term. Tak boleh pula nak highlight. Okay, draw the amplitude and phase untuk the first 3 term apa maksud first 3 term ni? Kena faham lah. Maksudnya dia tadi dah bagi tahu VT ni adalah untuk n sama dengan 1 odd value saja. Maksudnya n1, 3 dan 5 lah. Jadi untuk first phase ni, first 3 term tu. Okay, first 3 term. So untuk first 3 term tu you kena cari bila n sama dengan 1 odd value kan, 3 dan 5 lah. Jadi masukkan nilai, ini paling mudah lah sebenarnya. Masukkan nilai n tu sama dengan 1, 3 dan 5. Masukkan dalam persamaan ni dan dapatkan dia punya nilai lah VT pada masa n sama dengan 1, VT pada masa n sama dengan 2 dan VT sama dengan 5. Kemudian plot lah dia punya amplitude dan juga phase. Okay, kemudian ni lain sikit ni guna circuit. Soalan B dan soalan C dia berkaitan dengan bab 6 lah, iaitu kita Fourier series circuit analysis kan. Gunakan Fourier series tu untuk analisis the circuit. Yang pertama ni disuruh draw, transform and draw the circuit into the frequency domain. Ni frequency domain. Ni kena sebenarnya mudah je lah frequency domain. And so tukarlah semua daripada bentuk macam ni bentuk T kepada frekuensi domain lah ataupun S domain. Okay, ataupun bentuk S domain. Kemudian itu dapat berapa markah? Markah dia tak besarlah, 5 markah. Kemudian the next tu determine the steady state voltage V out lah. Dapatkan V out dia untuk circuit tadi jika if the input voltage is given by VIT. So dapatkan VOT. Bila VIT diberi kat situ, tu dia punya nilai lah. Pada masa 2, omega sama dengan 2, omega sama dengan 6. Ada 4 nilai ni. Ada 10 dan juga 14. So show your answer for the first 4 term. Ni for 4 term pula. First 4 term. Maksudnya nilai tu nilai 2, 6, 10 dan 14 lah. Tu dimasukkan
first 4 term. Maksudnya dia nak tengok result dia pada V out dia pada masa omega sama dengan 2, omega sama dengan 6, omega sama dengan 10 dan omega sama dengan 14. Okey. Okey, boleh faham tak untuk soalan? Tak tahulah masuk kepala ke tak masuk ke tak. So kemudian untuk Laplace transform, kita bagi table ni lah. Macam mana nak tukar, ini adalah untuk Laplace, sorry. Kemudian untuk, okey 2 je dia bagi. Tapi yang latest ni kita tambah, saya tak ingat lah, kena tengok balik. Untuk Fourier series ni ada benda yang kita bagilah tambahan, ini untuk Laplace. Okey. Ada apa persoalan? Tak ada, madam. Okey. Kita cuba, ada masa lagi kan? 12.30. Boleh lagi follow. Okey, kita cuba jawab beberapa soalan kat sini. Tengok you faham ke tak lah kan? Okey, kita start dengan 3A tadi Sebabkan tak boleh tulis pakai PDF ni, saya stop sharing dulu. Kemudian buka pada Word. Okey. Jadual final exam dah keluar kan? Dah, madam. Dah madam. Dah check dah. Paper ni bila? 28. 28. Hari apa tu? Ahad Betul, madam. Okey. Okey. 28 Ahad petang kan? Alright, ni soalan dalam bentuk tadi diberikan, disuruh tuliskan dapatkan dia punya FT. FT sama dengan apa? So, ni soalan kenapa 3A? Gambar raja 3B kan? 3A tadi yang teori tu you boleh check dengan nota terus lah. Okay, so daripada gambar raja ni, cuba dapatkan dia punya FT. Ada yang nak cuba? So FT sama dengan kita ada 2. Okay, mana nak mula sebagai satu kitaran lah. So untuk dapatkan FT, mudahnya kita dapatkan dia punya T kan, satu kitaran penuh. Kan? So kalau tengok graf ni berulang-ulang, kau boleh juga ambil dari negatif dan positif. Contoh nak ambil daripada negatif pi. And so katakan dekat sini dia naik, kemudian dia constant kosong pada 8, kemudian dia turun kan, kemudian negatif 8, terus ke sini lah. So kita anggap ini adalah satu kitaran penuh. Betul Dia akan berulang kan, next graph. So ni adalah T. Boleh juga daripada negatif pi ke pi. Ataupun satu lagi, katakan kita nak start daripada kosong. Dan ada option normally kalau kita nak contoh, dia akan start daripada kosong lah. Paling mudah. So start kosong. Turun. Negatif 8. Dan dia naik kepada kosong. Naik kepada 8. Constant. Kemudian dia sini kan. So ada
Value adalah T. T adalah daripada kosong hingga ke pi. The next ni dia ulang balik lah kan. Jadi ada dua option lah, sama ada nak start daripada negatif pi hingga ke pi boleh, ataupun nak start daripada kosong hingga ke 2 pi pun boleh. Tapi nak mudah sebenarnya kita start daripada kosong lah. So kosong T. So ada berapa nilai? Sekarang kita katakan saya ambil daripada kosong. Okay, saya padam. So dia akan start daripada kosong. So kita ada berapa nilai sebenarnya FT dia? Negatif 8 dengan 8. Betul. So kita ada dua nilai. Negatif 8 dan positif 8 lah kan. How about the T? Nilai T dia. Kalau negatif 8, dia start daripada kosong hingga ke Pi. Okay, betul. Dan positif 8, dia akan start daripada Pi to 2 pi. pi hingga ke 2 pi. Okay lah. So dapat jawapan dengan betul, dapatlah kat sini bawah tadi 3 markah. Betul tak? Okay, 3 markah. Kemudian itu soalan B kan, Q3B. Okay, dapat 3 markah. Kemudian the next question Q3C. Q3C dia tanya, what the value of T? Ni Muhammad Farhan, apa nilai T? Ada ke? Ni ada? Hello? Ada orang ke tak ada orang ni? Lagi makan 2 pi. 2 pi. Siapa jawab tu? Ni Ashraf. Ashraf. Okey, 2 pi. Okey, apa nilai omega naught? Muhammad Nazmi. Ada ke Muhammad Nazmi? Ada, madam. Apa jawapan dia? Omega naught. Dua pi per T. 2 pi over 2 pi, so kita dapat 1, madam. Okey. Terima kasih. So Sama. dapat 2 pi per 2 pi sama dengan 1. Okey, so berapa markah dia tadi Saya pun tak ingat. Jadi 1. So jawab T sama dengan 2 pi dapat 1 markah. Omega sama dengan 1 dapat 1 markah. Okay, the next. Soalan 2 adalah dapatkan A0, AN, and BN. Okay. So, satu cara buatlah, carilah nilai AN kan guna formula. Atau satu cara kita dah hafal dah tadi yang soalan Q3A kan. Tu dia punya trik lah sebenarnya. Dia dah hafal dah tadi odd kan, even dan juga half tadi kan. Nak jawab soalan ni kena hafal lah. Kan nak buat tutorial pula kan. So dah hafal. So kita matchkan dengan kita punya soalan 3B ni. Dan kita boleh identify sebenarnya graf tu adalah odd symmetry punya sifat.
Jadi kalau odd simetris punya sifat, dia adalah A0 sama dengan kosong, AN sama dengan kosong. Ni kena check lah teori kan, saya tak payah nak explain lah. So A0 sama dengan kosong, AN sama dengan kosong. Jadi automatik dapat markah terus. 2, 2, 4 lah. Kemudian BN ni ada nilai. So BN kena guna formula lah. Okay, BN formulanya ni. Dan sama yang macam tadi lah, ulang balik kan. Macam apa? Quiz 2 tadi kan. 2 per T kan. Integration 0 per T FT sin n omega naught T. So di mana 2 per T adalah 2 pi. Okay. So we have to value negative 8 dengan 8 tadi. So kita ada negatif kosong ke infinity. Kosong ke pi. Right. Negative 8 sin n omega tadi 1 T dt tambah dengan pi per pi hingga 2 pi 8 sin n 1 T dt. Okay, so kita mudahkanlah 2 dengan 2 boleh cancel out. So kita akan dapat 1 per pi kan. Kemudian 8 ni kita keluarkan. Ni cara nak mudahkan lah. Keluarkan 8, kemudian kita kamirkan lah. Kamirkan sin. Ingat sin. Kamiran sin nt. So kita akan dapat negatif sebenarnya, negatif cos kan. Cos nt per n. So tadi negatif sin, so dia akan jadi negatif jumpa negatif cos, dia akan jadi positif lah. Positif cos nt per n. Okay, kemudian masukkan nilai. Pi dengan kosong dengan pi 2 pi tadi. Okay, last kali kita dapat n ni kita keluarkan. Ni n ni keluarkan. Dan keluarkan keluar. So 8 per n pi. Kemudian masukkanlah cos n pi. Tolak cos n kosong. Tolak cos n 2 pi. Dengan tolak cos n pi. Jadi cos n kosong ni sama dengan cos n darab kosong sama dengan 1 lah kan. So tolak 1. Cos n 2 pi ni check dengan table tu dapat 1. So negatif 1 tolak negatif 1 dapat negatif 2 lah. Kemudian cos n pi tambah cos n pi dapat 2 cos n pi. Okay. Kemudian 2 ni kita keluarkan. So 8 darab 2 dapat 16. Okay, 8 darab 16 per n pi kan. Kemudian cos n pi ni dia punya nilai adalah negatif 1 kuasa n kan. Negatif kuasa n. Sama macam tadi lah. Macam bn tadi kan. So kita kena identify dan odd value dengan even value lah. So untuk even kita dapat bn sama dengan kosong. Untuk odd kita dapat negatif 32 per n pi per n pi. So jadi kita dah dapatlah nilai bn kan. So kita dapat tadi A0 sama A0 AN sama dengan kosong. Kemudian bn dia ada dua nilai, iaitu kosong pada masa even value dan odd value ialah negatif 32 per n pi. Okey, itu nilai nak dapatkan, cara nak dapatkan. Ini summary dia lah. Right. Kemudian saya tengok ni berapa markah. Next, soalan yang ketiga tu dapatkan dia punya Fourier series of the waveform kan. So itu dapatkan dia punya FT lah. Zaman FT. Jadi yang tadi kita kembangkan balik. Bn saja kan ni ada. Bn tu darab dengan sin. So negatif 32 darab 1 pi sin. Ni 1 lah. N ni 1 kan. 1t tolak 32 per 3 pi sin 3t tolak dengan 32 per 5 pi sin 5t. Kemudian, okey, itu soalan 3. Soalan 3 lah. Soalan 3-3. 3C3. So dapatkan dia punya Fourier series.
FT. Kemudian soalan 4 tadi. Soalan 4 apa? Soalan 4 lukis dia punya spektrum magnitude dan juga spektra kan. Di mana diberi VT dia adalah 5 tambah dengan 20 pi summation N sama dengan 1. Ni kan, VT dia ni. Okay, di mana N sama dengan 1. 1 pada odd value saja. Jadi dari situ kita boleh identify bahawa A0 adalah sama dengan 5. AN adalah kosong lah sebab tak ada cost value. Kemudian BN adalah 20 per N pi. Okay. Jadi untuk dia ada odd value saja kan. So dia ada nilai 1, 3 dan 5 lah. Okay. So B1 terdapat 20 per pi. Dan B3 sama dengan 20 per 3 pi. Dan B5 sama dengan 20 per 5 pi. Kemudian kita boleh plot lah ni. Okey, ambil nilai ni untuk magnitude dia. Okey, amplitude dan juga sudut dia ialah kita guna formula ni lah, phase. Dan phase dia adalah ni formula dia. Arctangent BN per AN. So BN dia ada nilai, AN dia adalah kosong. So kita dapat negatif 90 lah. Okay, so untuk sama je nilai dia, theta 1, theta 3 dan theta 5. Satulah negatif 90 darjah. Okay, kemudian kita plot dia punya amplitude. Lukis dia punya amplitude pada masa tadi kan 1 pi dan 1 pi. 3 pi, 1 pi, 3 pi dan 5 pi lah. Yang lain-lain tu adalah kosong. So pada 1 pi dia dapat 20 per 1 darab pi. So 20 per pi tu dalam berapa nilai dia? .36 lah. So lebih daripada 5. Ini adalah sama dengan 6.36. Kemudian 20 bahagi 3 pi. 2.12 lah. Ini adalah 2.12 kan. Sama dengan 20 per 3 pi. Kemudian 20 bahagi 5 adalah 1.27. 1.27. Okay, ini untuk magnitude, amplitude. Kemudian untuk sudut tadi semua adalah negatif 90. So pada masa 1 pi, 3 pi, 5 pi. Okay, so negatif 90, negatif 90. Okay, lukis dengan betul. Tadi persamaan dia saya bagi 1,5. Nilai untuk amplitude 1,5. Sudut spektra dia punya phase spektra adalah 1,5. So 3 lah kan. Kemudian lukis plot dengan betul 1,5 dengan 1,5. Dapat 3 lah. Okay, total maka dia 6 kan. Okay. So atas dapat 3. Graf dapat 3. Total 6. Okay, kemudian ingat lagi tak yang graf tadi? Saya terus bagi jawapannya. Okay, untuk circuit tadi. Actually circuit dia, saya lukis sikit ya. Okay, kita ada bekalan. Dan ada perintang 1 ohm. Kemudian ada induktan dan ada perintang ni 2 ohm. Ni tadi ialah kita dah convert dia kepada 0.2 S jawapan dah ni. So dapatkan VOS lah.
Yang ni V in. V in tu boleh rujuk pada equation dia beri tu. Okay, transform di circuit tadi ni adalah 5 markah lah. Okay. Jadi yang ni saya tekan dapatkan Z lah kan, Z total. So untuk dapatkan VOS adalah sama dengan Z total darab dengan VIS lah. Dapatkan Z total ni. So VIS ni rujuk pada soalan soalan, kemudian awak akan dapatkan VOS untuk 4 nilai yang pertama iaitu W sama dengan 2, W sama dengan 6, 10 dan 14. Jadi kalau betul nanti awak akan dapatlah VOS output dia kan. Output pada omega 2 adalah 0.3, sudut negatif 35.4. Kemudian V output pada omega sama dengan 6 dapat 0.26, negatif 22.2 volt. Kemudian V out pada omega sama dengan 10, dia akan dapat 0.25, negatif 23.7 volt. Dan yang terakhir, pada VO pada omega sama dengan 14 adalah 0.23, sudut negatif 27.8 volt. Jadi, okey, so tu nilai-nilai VO. Kemudian kalau masukkan dia dalam persamaan semula, kan tadi kan V1T tu dia bagi apa-apa kan. Pada masa 2, 6 dan 10. So kalau awak tulis semula ni, dapatlah markah total dia ialah 14. Yang ni kalau betul semua ni dapat 2. Kemudian ini dapat setengah-setengah lah. Setengah-setengah ni 1/2, 1/2, 1/2. V in tadi, V in ni tadi, mana V in? Ni V in. V in dalam soalan tu, kalau you pecahkan kepada bentuk phasor, you akan dapat sama jugalah 2 markah 2 markah. Z total, cari Z total tadi dengan betul, you akan dapat 4 markah kat situ. Besarlah. 4 campur 4, 5, 6. 6 campur berapa lagi? 6, 7, 8. Tertinggal. Kat sini ada 2 lagi. Ni ada 4 kan. So, setiap ni 1 markah lah sebenarnya. Sorry. So, sini ada 4. 4 campur 2, 6. Mana lagi pecahan markah dia? Lukis dengan betul. Dua, 4. Sini ada 2 markah. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 14. Di bawah ni 4 kan. Kita dapat 14 markah lah. Untuk soalan steady state tadi. Okey. Soalan C kan. Soalan B tadi adalah lukis dia punya tukar tadi tu kan dapat 5. Spektra 6. So 6 campur 5, 11. 11 campur 14, 25 lah. Okey, soalan 4, 25 markah. Okey, so itulah bentuk-bentuk soalan, gambaran lah macam mana nak jawab dan bentuk soalan lah untuk Fourier series ni kan. So soalan 3, soalan 4 memang tentang Fourier series. So kena kuasai lah bab 5 dan bab 6 tu. Bab 5 nak 6, soalan 3 dan 4. So tak susah sebenarnya, cuma kena faham lah kan cara formula dia. Okey. Ada apa-apa soalan? Saya rasa tu je untuk hari ni. So saya anggap dah habis lah untuk kuliah saya lah. Subjek ni, untuk SEM ni. Kemudian minggu depan dah boleh fokus kepada you punya projek akhir, pembentangan projek akhir kan.
Kalau, ya. Saya boleh tak saya nak slide ni? Madam Slide? send yang Mana ada kira slide? bukan Ni. slide apa. Contoh ni. Contoh. Boleh. Word ni kan? File Word ni. Dengan answer dengan soalan. Dengan soalan? Yes. Okay. Yes. Boleh. InsyaAllah nanti saya share dalam grup dalam WhatsApp Madam, ni soalan SEM lepas ke apa Madam? Sekejap banyak sangat collection, saya pun tak ingat lah. (2021, 22) 22, 23 saya tak ajar kot. Ni 21, 22. Ada kemungkinan ke Madam keluar lagi soalan ni? Tak tahu. Tak ada kot. Tak ada kemungkinan. Tak ada kot. Tak ada. Tak pasti. Tak apalah, nanti minggu depan saya cuba bagi tips lah untuk ni bentuk soalan sem lepas lah. Baik Madam. Saya sebenarnya tak ingat soalan final macam mana sebab dah lama buat kan. Kita buat minggu ke-6 ke-7 dulu. Minggu ke-6 ke-7 sebelum yelah. Minggu ke-6 ke-7 lah maksudnya. Lepas test 1 tu kan dah terus buat soalan. So dah tak ingat dah bentuk soalan macam mana. Tapi insyaAllah minggu depan saya bagi tips lah yang lebih detail untuk ni, untuk final. Cuma yang ni soalan-soalan yang lepas lah. Ada lagi soalan? Madam, untuk minggu depan semua group present Ya betul. Ikut section masing-masing lah semua group. So kita ada 3 jam. Saya tak ingat you all punya group berapa group lah. Tak banyak kan. You cuma ada berapa 13. Mungkin dalam 4 atau 5 group kan. So katakan 5 group kali dengan 10 minit. 50 minit. Kejap je. 10 hingga 15 minit. Semua group akan present lah. Cuma ahli group tu nak present semua sekali. Kalau boleh setiap orang present lah kan sebab dia ada markah, teamwork dan sebagainya tu. Ada 5 group Madam. Tapi nak tanya, guna bahasa apa tu? Bahasa Inggeris atau bahasa Melayu? Presentation kena bahasa Inggeris lah. Bila lagi nak try bahasa Inggeris kan? Tak boleh rojak ke Madam? Rojak. Q&A boleh rojak lah. Cuma presentation kena English lah. Baik Madam. Okey, ada soalan lain? Dah nak pukul 1 lah. Buat masa ni tak ada Madam. Okey. So kalau yang lain tak ada Ya Luqman? Tak ada? Okey, kalau tak ada saya berhenti kat sini boleh? Okey, saya rasa tu je untuk hari ni. So terima kasih semua. Terima kasih sebab stay sampai habis kuliah. Walaupun saya tak pastilah you all dengar ke tak dengar kan. Okey, so tu sajalah untuk hari ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.